Okay, so basically awak dah tahu dia taburan normal. Dia punya bell curve ni mesti kita tahu. Dan secara asasnya dekat tengah dia kosong. Lepas tu dia punya penulisan dia X, N, kosong dan dia punya varian dia 1. Okay. Okay, so kita nak piawaikan kita guna Z sama dengan X tolak mu. Mu ni dia punya min per sisihan piawai. Okey, jadi soalan 12 ada yang nak bincang ke? A, B, C. Semua dapat? A dapat apa jawapan? Kenapa ni? Orang keluar masuk ni, internet tak okey eh? Awak boleh dengar tak saya cakap? Boleh. Boleh. Ada buku tak kat situ Amar? Amar dah buat belum? Belum lagi jap. Belum. Nak kena go through ke soalan 12 ni? Soalan 12A. Jawapan dia kita dah ada mu 67, kita dah ada sisihan piawai 15, skor Z pun kita dah ada. Jadi kita tukarkan tempat dia je. 0.8 sama dengan X ni yang kita nak cari per dengan 15. Jadi dapat X, nilai dia 79. Okey, betul. Soalan B dah dapat? 6.49. Soalan B 6.49. Okey, betul. Kita nak cari nilai mu. Mu 6.49. Ni kena tunjuk jalan kerja dia semua kena tunjuk. Soalan C. Nak cari sisihan piawai. Soalan C dapat berapa sisihan piawai? Negatif 7.03. Negatif? Sisihan piawai tak ada negatif tak? Tak ada. 7.03. Okay. So kalau kita dapat jawapan negatif, kita positifkan dia. Disebabkan sisihan piawai tak ada negatif, jadi awak tulis jawapan akhir dia 7.03. Formula kena tunjuk kan ni. Apa dia Amar? Formula. Formula dia ni, yang Z ni yang saya tulis. Yang piawai ni. Wajib tunjuk kanan. Awak wajib tunjukkan benda ni. Awak gantikan nilai dekat formula tu.
Yang tu kena ada. Okey, boleh sambung soalan 13. Dapat buat? Soalan 13. Sekejap. Soalan 13A. Guna kalkulator. Soalan dia tengok kertas tu kan, yang tunjukkan tu, cara graf. Betul. Awak nak guna apa, jadual? Kita panggil jadual. Nak guna jadual boleh. Nak Saya tak reti pakai calculator. Saya reti guna jadual je. okey. Kalkulator tu berguna untuk kita cek jawapan. So, daripada jadual dapat berapa jawapan? 0.3446. Okey. Jadi cara dia macam mana awak cek? Saya buat apa tu, bentuk jadual tu, lepas tu yang z-score dia negatif 0.4. Lepas tu ambil belah kiri, cari luas cari dia punya tu dekat jadual. Okey, dekat jadual awak tengok nombor apa? Kosong 0.4 dengan dekat atas tu kosong. Okey, betul. So, nombor 13A kita guna jadual. Saya masukkan jadual sekejap. Jadual. Besarkan sikit. Awaknya Google Meet awak boleh zoom kan? Boleh. Okey, boleh awak zoom, awak tengok nilai dia. So, sini dah 13A. Okey, dia bagi Z kurang daripada. Jadi langkah pertama, awak memang kena lukis dulu dia punya graf. Jadi probability Z kurang daripada negatif Belah kosong kiri nanti dia punya point rod ikan tu. 4. Okey, betul. Dekat tengah-tengah ni kosong. So, negatif 0.4 dekat sini. Jadi, bila dia kata kurang, awak lorikkan yang sebelah kiri. Jadi, daripada jadual, kalau awak tengok kat bahagian bawah jadual ni, ni sebenarnya dia dah tolong dah kita. Dia tunjuk macam mana cara nak tengok jadual. Jadual ni nama dia jadual upper tail. Jadi, apa yang ada dalam jadual ni, untuk bahagian yang sebelah kanan. Bahagian yang sebelah kanan ni. Okey, jadi yang ni soalan 13A dia nak negatif 0.4. Tak ada kan negatif. So apa awak buat? Awak pantulkan lah. Dia sama je kalau kita cari 0.4. So soalan ni dia nak tanya dekat sini luas ni berapa. So awak tengok dekat 0.4 sini. Ini saya highlightkan. Color lain. Okay. Lepas tu kita tak ada nombor lain. Jadi jawapan awak ada dekat sini lah. 0.3466.
Jadi probability of Z kurang daripada negatif 0.4 ialah 0.3446. So 3446 tu dekat sini. Luas bahagian yang kecil ni. Okey, soalan B. Soalan B boleh? Boleh. Dia dapat 1.2 punya nilai tu kan tolak 0.5 ke? Kena tolak 0.5. Betul. Okay. Sebab bukan. Yang ni kan 151 ya cikgu. dia macam ni. Dia kan P Z lebih besar daripada negatif 1.2. Okey, kita nak cari kita lukis graf ni. Apa yang sekejap saya betulkan. Okey, daripada graf ni kita nak cari ni dia. Yang sini negatif 1.2. Dia kata Z lebih besar, dia nak cari kawasan ni. Okey, macam mana awak nak cari luas kawasan tu? Tolak 1 kan, bukan 0.5. Satu tolak. Sebab kita buang yang sebelah kiri tu. Yang sini, semua kita nak buang. Dia sama juga kalau kita tengok dekat jadual tak ada negatif, so kita akan guna nilai 1.2. Dekat jadual kita akan dapat bahagian yang sini. Tapi sini kita nak buang dia. So yang kita nak yang belah sini kan, belah kiri dia. So kita guna 1 tolak. Satu tolak probability of Z lebih besar daripada 1.2. Okey, sampai sini faham tak kenapa saya guna positif 1.2? Tadi negatif kan? Faham. Okey, faham kan? Okey, sambung dekat sebelah. Sekejap, saya tukar muka surat. Okey, jadi tengok dekat jadual 1.2 dapat berapa? 0.1151. Okey, dapat 0.1151. Jadi awak tolak lah. 1 tolak 0.1151. Baru kita dapat jawapan kita 8849. 8849. Cikgu kiranya kalau dia punya luas tu lebih daripada garisan tengah yang 0.5 tu, jawapannya akan lebih 0.5 lah. Ya, jawapan dia sepatutnya kena lebih daripada 0.5 baru dapat jawapan betul. Kalau awak tengok gambar pun, gambar tadi kan kita dah faham dah. Tengok gambar tadi, ni gambar tadi. Okey, kalau tengok gambar pun dia lebih besar dekat kawasan yang kita nak tu kan. Dia dah lebih daripada setengah. Okey. Soalan C.
Saya dapat 0.9153. Okey, betul lah. Jadi soalan C ni dia gabungan bahagian yang kecil dua kita nak buang. Jadi dia dari sini negatif 1.5. Ni dia dah bagi nilai skor Z dengan 2.1. Jadi kita terus cari bahagian yang besar dengan bahagian yang kecil. Kita lukis dulu. .1 dikurang sini. Sini kosong. Sini berkurang negatif 1.5. Jadi dia nak kawasan yang besar ni. Kawasan yang tengah-tengah ni. Awak cari area yang kecil tu, buang dua-dua. Jadi kita nak buang ni. Dan yang ni. So bila nak buang yang kiri kanan ni, kita boleh tulis dia sebagai 1. 1 tu semua ni. Semua ni, luas dia 1. Kita tolak dengan berapa kebarangkalian kalau Z tu lebih besar daripada 1.5. Lepas tu kita tolak lagi kebarangkalian untuk Z lebih besar daripada 2.1. Okey, yang 1.5 tu kita akan dapat untuk ni, untuk ruang yang sebelah kiri. Yang 2.1 tu kita akan dapat untuk ruang yang sebelah kanan. Jadi dia dah dapat bentuk yang lebih besar ni, awak boleh tengok jadual je lah. Jadual. Dia dekat 1.5. 1.5. Awak tengok dekat lajur Z tu, awak ke bawah kan. Di area sini. 1.5. Okey, jadi nombor dia 0.0668. Okey, tengok kat sebelah. Satu tolak 0.0668. Lepas tu awak cari 2.1. 2.1 dapat berapa? 79. Okey, 0.0179. Jadi yang ni awak tekan kalkulator je lah. Dapat jawapan akhir dia 0.9153. Okey, macam tu je. Jadi dia yang ni soalan ni dia tunjuk untuk sebelah kiri macam mana nak kira, sebelah kanan macam mana nak kira, untuk tengah-tengah macam mana. Soalan 14. Soalan 14 kita kena tengok dekat nombor yang kecil-kecil dalam jadual. Okey, soalan 14. Soalan 14 ni nak kena terang semua ke? Ke ada soalan tertentu je nak bincang? Apa dia? Tak kisah. Tak kisah. Kalau tak saya teruskan dengan 15. Kalau 14 dah okey, okey tak? Okey.
Saya tunjuk satu lah. Saya tunjuk yang 14C boleh? Okey. Okey Amar. Soalan 14C dia bagi P Z kurang daripada atau sama dengan, kita tak tahu apa nilai dia. Yang ni kita nak cari. Tapi kebarangkalian dia dapat 0.8 2, 5, 1. Okey, jadi awak lukis dulu dia punya graf untuk kita tengok. Okey, kalau kurang dia ke arah kiri kan. Boleh jadi Z tu ada dekat sini. Ataupun Z tu pun dia boleh duduk dekat kawasan negatif. Dekat sini dia punya kosong. Okey. Jadi awak tengok dekat soalan dia bagi kebarangkalian dia 0.8251 kan. 0.8251 ni nilai yang lebih daripada setengah. Yang ni gambar ni setengah, kosong dekat tengah-tengah ni sini. Kejap Okey, bila dia lebih daripada setengah, jadi gambar yang ni salah lah. Gambar yang sebelah kanan ni tak betul. Gambar yang kiri ni yang betul. Jadi kita tahu nilai Z tu ialah positif. Nilai Z positif. Awak nak cari Z ni apa? Dekat dalam jadual kita akan jumpa bahagian yang ni. Jadi cara dia awak tolakkan. Kita kena tahu dulu kebarangkalian yang belah sini ni apa. Yang sebelah kiri ni apa kebarangkalian dia. Okey, jadi 1 tolak probability Z lebih besar daripada Z. Sama dengan 0.8251. Okey, jadi P Z lebih besar daripada Z sama dengan 1 tolak 1 tolak 0.8251, kita dapat 0.1749. Okey, kena cari dalam jadual tu 0.1749 tu dekat mana? Akhir sekali kita akan dapat apa skor Z dia. Jadi nak cari kita kena buka balik jadual. Okey, pergi balik jadual. .935. Okey, macam mana nak dapat 0.935? Awak cari 0.1 ni 1788. Yang ni 1762. 1749 kat mana? 1736. Jadi 1736 dia lagi kecil. Kita tak ambil lah dia. Kita ambil yang ni. 0.1762. Sekejap Saya tukar color. 0.1762. Nombor dia awak tengok sebelah kiri. Awak ke kiri dapat nombor dia 0.9. Lepas tu dekat atas
Jadi catat dulu 0.93. Okey. Kita kena buang berapa tu? Dia 1762. Kita tolak dengan 1749. Berapa kena buang? 13. Okey, 13 kita kena buang. Jadi awak cari dekat sebelah kanan ni yang ada minus tu, bahagian yang kotak yang kecil tu, bahagian sini. Bahagian sini. Cari 13. So 13 ni. 5. 5. So 5. Jadi jawapannya 0.935. Itulah caranya. Okey, jadi Z 0.935. Okey. Sekejap saya tukar. Tu. Jadi nombor 15 tu agak-agaknya boleh buat tak? InsyaAllah. Sure. InsyaAllah. Okey, 15 dia bagi dalam bentuk X tau. Nombor 15. Kita tengok contoh dululah nombor 15 ni. Okey, contoh dia dah bagi mu 350. 350 sisihan piawai Okey, sisihan piawai dia bagi 38. Kemudian dia bagi probability X. X lebih besar daripada K. Sama dengan 0.65. Okey, jadi bila awak tengok X ni, langkah pertama kita kena tukarkan dia jadi Z lah. Tadi kan rumus tu Z sama dengan X tolak mu per sisihan piawai. Okey, so kita nak tukarkan dia jadi Z. Kita masuk dekat sini. Z lebih besar daripada K tolak mu per dengan mu berapa? Ganti terus. Ganti terus nilai. 350 kan? Okey, tolak 350. Sisihan piawai 38. Sama dengan 0.65. Okey, jadi awak kena cari, yang ni dah dalam bentuk yang kita nak ke tak? So kita kena lukis juga dulu. So tengok gambar dia. Dia mungkin akan jadi dua gambar lah sebab dia kata Z lebih besar. Tapi awak tengok nilai dia 0.65 kan? 0.65 lebih daripada 0.5. So mesti K tolak mu tu mesti ada kat sini. Sini 0.65. Jadi nilai dia negatif. Nilai dia negatif.
Jadi langkah pertama tengok dalam jadual. Kita cari dulu skor Z. Ataupun boleh terus tulis K tolak 350 per 38 ni sama dengan berapa? Oh belum. Sebelum tu kita kena cari dulu apa? Kita kena cari kebarangkalian yang kita nak tengok berapa. So kita dah tahu dia lebih besar adalah nilai negatif. Jadi kita kena guna satu tolak. Satu tolak P of Z lebih besar daripada K tolak 350 per 38 sama dengan 0.65. Jadi P Z lebih besar daripada K tolak 350 per 38 ni sama dengan 1 tolak 0.65. Sebab kita nak cari bahagian ni, berapa besar dia supaya kita boleh tolak. Jadi nanti kita akan dapat yang ni berapa? 1 tolak 0.65, 0.35 kan? K tolak 350 per 38 sama dengan berapa? Jadi dalam jadual awak tengok 0.35. Okey, tengok balik jadual 0.35. Saya padam dulu yang tadi. Kita nampak. Okey, kita ada nampak 0.3446, 0.3520. Jumpa tak tu? Okey, ke kiri dia. Senyap je semua nampak Fokus Okey, fokus. Okey, 0.3520. Jadi ke kiri dia ada 0.3, atas dia 8. Jadi kita ada 0.38. Kita nak 35. Kita nak 35 saja, jadi 20 kita kena buang. Sekejap nak padam yang ni. Okey, awak tengok yang ke kiri. Ada tak 20? 20 tak ada kan? Jadi ambil yang paling dekat dengan 20. 19. 19 atas dia 5. Okey, jadi dapatlah akhirnya 0.385. 0.385 ni dia punya skor Z. Kita belum jumpa K lagi. So, disebabkan dia negatif, yang tadi ada negatif kan? Okey, negatif. .385. Jadi awak pindahkan negatif, awak cari K, dapat K sama dengan negatif 0.385 darab 38 tambah dengan
350. Sebab itulah dia dapat akhirnya K tu 335.37. Okey. Okey ke tak okey? Okey. Okey. Soalan A, soalan B. Soalan A dia kurang dari 0.5. So kita cari macam biasa. Soalan B dia kata 0.32 pun tak ada masalah rasanya. Soalan C tu boleh buat tak? Nak cuba sendiri ke? Nak cuba sendiri. Okey. Okey, awak cuba dululah soalan A, B, C, D. Cuba buat yang A dulu. $16 kan? 15, soalan 15. Okey. Empat belas, 15. 15 E. Okey, 15A dapat berapa? Tengok jadual. $19.7 ya. Hah? 19 point? Itu nilai K 0.214. Okey. Tengok jadual dapat 0.214 kan. Okay, dia bagi X lebih besar daripada K. .4152. Jadi bentuk dia lebih kurang macam ni. Sebabkan dia 0.4152, dia
dekat sini lah. Dia kata lebih besar kan. So sini. Ini 0.4152. Okey, kita tengok dekat jadual. Lepas tu kita dapat sini 0.214. So, awak cari K. Okey, so boleh buat soalan ni. Saya nak tunjuk yang kertas satu tu boleh? Ada masa sikit lagi. Boleh. Awak tengok dekat muka surat 117. 117 Soalan berapa? Soalan nombor 1. Soalan ni macam soalan ramalan lah. Sebab dia dah keluar 2014. Ada cikgu yang ramalkan dia keluar lagi tahun ni. Muka surat 117. Soalan 1. Okey, dia bagi graf normal, dekat tengah-tengah dia kosong. Lepas tu dia bagi tahu dekat sini mu. Mu pula, CCM piawai. Okey, ini adalah skor Z. Okey, soalan yang pertama dia tanya nilai min dan CCM piawai. Okey, min mu kan. Okey, apa min dia? Awak tengok daripada gambar. Kosong ke cikgu? Sebab Okey, betul. Min dia kosong. Sebab min tu yang dekat tengah ni. Walaupun kita dah piawaikan, dia masih min dia nilai yang tengah. Okey, lepas tu dia tanya CCM piawai. Dia tak ada bagi maklumat apa-apa yang lain pun. Apa CCM piawai dia? Kosong 0.5 0.5 betul? Awak tengok balik dekat tadi awal-awal saya terangkan tadi. Dekat bawah perkataan taburan normal tu. Kat muka surat 1 tu. Kan saya ada tulis macam ni kan? N 01. 1 ni kalau ikutkan ni, kalau ikut penulisan dia yang betul N mu dengan variant kan? Oh, 1 ke? Variant ni tu. Ha. 1 tu variant. Okey. Dia kena punca kuasa 2 kan je dapat CCM piawai. Puncakan, kalau puncakan 1 dapat 1 kan? Yes. So itu je jawapan dia, 1. Dia balik-balik kepada basic taburan normal. Kalau soalan macam ni. So soalan yang B tu dia tanya apa luas rantau pelorit. Cikgu saya So tengok rantau. Apa dia? saya tak faham. Kalau dia punya min dia bukan kosong, CCM piawai dia? Saya tak faham kenapa 1. Sebab ini asas untuk taburan normal dia memang 1. Dia memang macam tu. Habis tu kalau min dia bukan kosong, 1 juga? Kalau min dia bukan kosong, dia akan bagi lah. Kalau min dia bukan kosong, dia akan bagi nilai. Yang ni disebabkan min dia kosong. Kalau min dia kosong, Z dia akan jadi kosong. Dia punya CCM piawai pun akan jadi 1. Oh, okey. Terima kasih cikgu. So kalau awak tengok min dia kosong, automatik. Dia akan automatik CCM piawai dia 1. Cikgu, Z kosong. Bukan kosong, dia punya mu. Saya sebut Z tadi. Kat skor Z. Okey.
Jadi yang B tu awak nak cari luas yang berlorek. Luas yang berlorek tu maksudnya dari kosong hingga, tadi dah jumpa sisi yang piawai 1. Jadi dari kosong hingga 1 lah. Awak cari dari kosong guna skor Z hingga 1. Yang ni awak tengok markah. Kalau markah dia, soalan B ni kalau markah dia 1 je, awak tekan kalkulator je lah. Kalau markah dia lebih, jadi buat jalan kerja. Cikgu, kalau saya cari dekat jadual, saya cari untuk luas yang 1, lepas tu saya tolak dengan 0.5, boleh ke macam tu? Boleh. Sebab dia dah separuh kan. Boleh kita guna 0.5 pun boleh. Awak boleh tulis jalan kerja dia 0.5 tolak kebarangkalian untuk Z lebih besar dari 1. Macam tu. Okey, tengok balik dekat jadual. 1 dapat apa? 0.1587. Okey, so kita tolak 0.5 tolak 0.1587 Ha. 1587. Okey, dapatlah akhirnya jawapan dia 0.3413. 3413. Okey, betul. 3413. Okey, itu sahaja untuk hari ini sebenarnya. Hari ni last minggu ni. Minggu depan hari Ahad kita cuba satu soalan bentuk SPM. Lepas tu hari Isnin awak buat PBD, boleh? Boleh, insyaAllah. Cikgu tak masuk yang bentuk SPM tu kelas 2 cikgu nanti. Awak nak Google nak online ke? Awak boleh tengok video je minggu depan. Video cikgu Video. Video Video orang lain. Oh, boleh je, saya tak kisah mana. Boleh je. Kalau awak nak online, kita online lah. Hari Ahad. Saya okey je. Jangan buat petang. Jangan buat petang tu, pukul berapa yang jangan? Cikgu petang lah untuk cikgu. 3 tu jangan cikgu. 3 tu dah ada tuition.